Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebenar-benar kalam ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat duduk dalam neraka. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, dapat kita berkumpul malam ni untuk kita sambung kitab kita Alamul Jin wa Syayatin. Dan pada minggu lepas kita berhenti pada bab bagaimana syaitan memesongkan manusia. Dan pada minggu lepas kita bincangkan masalah bagaimana syaitan ini dia menghiaskan perkara yang batil itu nampak baik. Itu salah satu strategi mereka, iaitu menghias perkara yang jahat itu nampak baik. Sama ada cara dengan tazyin atau talbis. Ada dua cara. Tazyin dia hias, atau cara kedua dia talbis, dia campurkan, dia kacau. Talbis iblis. Pernah dengar buku tu kan, selalu orang sebut kan. Talbis ni maksudnya dia meliputi, dia balut dia dengan pakaian yang elok, nampak cantik. Itu syaitan. Contohnya orang duk mengaji, seronok duk mengaji lagu-lagu, qiraat lagu apa ni, lagu itu, lagu nahwan, lagu apa semua. Akhirnya dia khayal dengan lagu-lagunya, lalu dia tak perhatikan pada tafsir Al-Quran, tak mengaji fiqah, tak mengaji akidah, tak mengaji perkara yang batalkan tauhid, tak tahu apa itu syirik, tak syirik. Tapi bab lagu dia main hebat lagi. Bab tabakat suara, tabakat pertama, tabakat kedua, tabakat ketiga. Dia dengar orang azan, dia kata dia ni azan main tembak je lagu, dia tak ikut tabakat suara yang sebenarnya. Ada orang macam tu. Dan saya pernah berjumpa orang macam ni. Jumpa dia asyik pasal tabakat suara je, asyik nak condemn orang punya lagu je, tak kena. Bahkan dia kata kau punya lagu ni lagu reka-reka. Hatta Sudas pun dia kata lagu reka-reka, dia kata tak ikut tabakat. Ini talbis. Tapi dia tanya bab dia, apakah perkara membatalkan Islam, apakah perkara yang membatalkan tauhid, apakah perkara merosakkan akidah, apakah maksud la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa rukun Muhammadur Rasulullah, dia tak tahu. Maka dia dah kena talbis. Dia dah kena talbis. Itu juga orang belajar hadis, sibuk nak belajar sanad sini, sanad situ. Belajar dengan Pak Syekh ni ada sanad, nanti dapat kitab. Belajar dengan kitab ni sanad, baca kitab tu sanad, tapi tak faham apa yang dikehendaki daripada nas hadis tersebut. Bahkan terlibat dengan perkara syirik. Belajar hadis dapat sanad, tapi buat benda syirik. Ada yang satu tempat tu belajar hadis, mengaji je, baca tanpa faham hadis tu. Tujuan dia untuk dapat sanad. Lalu dia berbangga-bangga dengan orang, kata, oh aku dah ada sanad Sahih Bukhari. Cuba cerita sikit apa dalam Sahih Bukhari, tak tahu. Aku dah dapat sanad. Apa faedah ada sanad tapi tak faham.
Talbis. Syaitan dah hias ke atas pemikiran dia, dengan disangka dengan dapat sanad tu dia jadi hebat. Talbis. Tipu daya lah. Labbasa yulabbisu. Talabbasa, labbasa yulabbisu. Maksud labbasa yulabbis, maksudnya dia balutkan dengan, katakanlah kalau orang Melayu kata musang berbulu apa? Kambing berbulu musang apa? Musang berbulu kambing, bulu ayam. Orang Melayu kata musang berbulu ayam. Maksud talbis lah tu, dia dihiaskan. Dihias, dia pakai pakaian lain, dia pakai kotak lain, dan nampaklah benda tu okey, nampak elok. Patutlah buku Talbis Iblis tu bagus. Dia macam mana syaitan tipu semua orang. Macam mana syaitan dia menghias pada semua orang yang hatta yang paling banyak teruk kan ahli sufi lah, paling teruk sekali kena. Ahli hadis sibuk sanad, sibuk nak cari mana sanad yang paling bagus, sanad yang paling pendek, mana kitab ada sanad, tapi tak faham. Bab syirik ni tak boleh beza. Dia tahan dengan mula ahli syirik. Belajar hadis ria, belajar sanad sini sanad situ, tapi pertahankan ahli syirik. La urid an usammihi, aku tak suka menyebut nama mereka, tapi inilah dia yang berlaku. Atas nama dakwah, campur lagi perempuan. Satu lagi ni. Ni kat universiti dulu. Pergi program kat ujung hutan sana, naik kereta sama lelaki perempuan, campur-campur semua, tak kahwin lagi dalam kereta tu. Tak apa, kita dakwah fillah. Dakwah fillah apa benda ni, buat benda haram. Dakwah fillah. Sama-sama bertepuk tampar, buat program dengan anak-anak kan, sekolah. Cubit sana, cubit sini, bergurau sana, bergurau sini. Ini talbis iblis. Syekh Ali Al-Firqus, yang saya sebut nama satu syekh ni, Syekh Al-Algeria. Ditanya tentang, Syekh, wahai Syekh, aku ni di-offer oleh satu masjid untuk mengajar akidah tauhid. Tapi dia kata syarat dia hendaklah mengajar sebelum solat Jumaat. Mengajar sebelum solat Jumaat kat masjid. Macam masjid kita selalu buat. Apa dia? Tazkirah sebelum Jumaat. Apa pendapat kamu wahai Syekh? Dia kata, mana boleh kamu buat dakwah pada masa sama kamu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW melarang at-tahalluq qabla al-Jumu'ah, melarang kita buat halaqah-halaqah sebelum solat Jumaat. Kan sekarang masjid semua masjid, ada setengah masjid tiap-tiap minggu dia buat. Apa guna khutbah? Kenapa dia buat tazkirah sebelum Jumaat? Kenapa khutbah tu tak digunakan untuk tazkirah tadi? Tak boleh ustaz, tazkirah kena baca teks. Teks pula tajuk dia apa dia? Makanlah sayur-sayuran. Teks bukan kat Malaysia lah, ni negara lain. Hari bomba, hari kanak-kanak pun boleh jadi teks solat Jumaat. Ini macam tu lah, teks tu tak berkesan. Jadi ini talbis, syaitan hiaskan. Macam-macam lah hiaskan. Atas nama dakwah dihiaskan bercampur lagi perempuan. Atas nama kebebasan bersuara, dia benarkan kita mengeluarkan kata-kata kufur. Kan? Atas kebebasan bersuara, dia benarkan kata-kata kufur. Ni kebebasan bersuara, pendapat dia, tak ada masalah. Sedangkan pada zaman para salafus salih dulu, seorang yang mengeluarkan kata-kata yang kufur atau bid'ah, mereka layak untuk ditahan. Bahkan mengajar hadis palsu, dia boleh kena tangkap. Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata, hendaklah orang yang mengajar hadis yang palsu tu ditangkap dan dipenjarakan. Macam mana Umar dulu dia pernah tahan sekejap Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah banyak mengajar hadis, nak halang sikit supaya tak banyak sangat hadis. Bukan sebab nak Abu Umar tak suka hadis tersebar, takut hadis yang tak benar tersebar, dia nak halang. Itu juga pada zaman Ibn Hajar Al-Haytami, dia keluarkan fatwa. Dia kata siapa yang mengajar hadis ataupun mengajar yang benda yang tak betul, ilmu yang tak betul, perlu kena tangkap. Jadi betul lah tu. Tapi atas kebebasan bersuara, tak kisahlah Syiah pun boleh bercakap, Islam liberal pun boleh bercakap. Jadi ini kita kata tazhin, perhiasan. Hari ini kita tambah pula, hari ini kita baca lagi. Antara caranya juga ialah menamakan perkara yang diharamkan dengan nama-nama yang disukai. Tasmiyatul umuril muharramati bi asma'i muhabbibah, atau asma' muhabbabah.
menamakan perkara-perkara yang haram dengan nama-nama yang disukai. Wa min taghriri syaitan bil insan wa tazyinihil batil. Antara cara syaitan tipu manusia dan usaha mereka untuk menghiaskan kebatilan ialah dengan menamakan perkara-perkara yang haram, iaitu maksiat kepada Allah, perkara yang maksiat, dengan nama-nama yang disukai oleh jiwa. Khida'an lil insan, untuk menipu manusia. Wa tazwiran lil haqiqah, untuk memesongkan kebenaran, memalsukan hakikat kebenaran. Kama samma asy-syajarata, sebagaimana mereka telah menamakan pokok al-muharramah dekat dalam syurga tu kan, dengan apa? Syajaratul khuld, dengan pokok al-khuldi, pokok khuldi. Jadi siapa pakai nama pokok khuldi, dia ikut syaitan. Dia jangan pakai nama pokok khuldi. Makan buah khuldi. Nabi Adam tu makan buah khuldi. Ini nama tu syaitan yang bagi. Kita bagi apa? Pokok je lah, pokok dalam syurga tu. Kay yuzayyin li Adam, supaya dia menghiaskan kepada Adam, minha, antaranya dia kata, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkan la yubla. Okey. Dia kata apa? Wahai Adam, nak tak aku tunjukkan kepada engkau satu pokok yang akan mengekalkan kamu dalam syurga ini, dan kerajaan yang tidak akan habis-habis. Jadi kat sini ada dalil bahawa manusia ni dia memang suka nak umur panjang dan kuasa yang berkekalan. Betul, hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi kata apa? Semua benda dalam anak Adam jadi tua, kecuali nak umur panjang dan nak harta. Semua anak Adam jadi tua. Badan jadi tua, rambut boleh jadi uban, badan jadi lemah, nafsu dah tak ada dah. Tapi jadi dua nafsu yang kekal. Nafsu nak terus umur panjang, dan nafsu nak ada harta banyak. Betul, umur 70 tahun belum makan rasuah lagi. Betul tak? 70 tahun, 60 lebih, tak payahlah rasuah lagi. Apa lagi nak? 60 lebih lagi masih lagi mesongkan, memutarkan harta rakyat, menipu orang lagi. Tak ada kena dengan kerajaan mana-mana lah. Ini silap faham dia raya. Tak kisah zaman dulu ke, dekat Bolivia ke, mana ke. Nanti kerajaan yang sesat. Kita lihat banyak macam tu terjadi. Takkanlah umur lah macam tu, masih lagi nak menipu. Nanti syaitan dah hiaskan kat dia. Senang. Mula-mula senang untuk diri dia. Bila dah tua, dah ada anak, senang untuk anak, betul tak? Syaitan hias lah tu mula-mula. Mula untuk diri dia, kau susah nanti. Kadang-kadang anak pula minta, kesian, kau tak kesian kat anak kau ke? Biarlah bagi anak pula. Bagi projek kat anak pula dengan cara yang menipu. Dan seterusnya, ila akhir, sampai seterusnya. Ini kata syaitan tipu. Yaqulu Ibn Qayyim, berkata Ibn Qayyim, wa minhu waratha atba'ahu tasmiyatul umur al-muharramah bil asma' allati tuhibbun nufus. Dan antaranya ialah dia mewariskan kepada pengikutnya menamakan benda yang haram dengan nama yang disukai oleh jiwa. Disamakan dengan khamar itu, arak itu, dengan ummul afrah, ibu segala kesenangan. Dalam buku terjemah apa? Sumber kesenangan. Ummu tu ibu. Ummul afrah. Afrah tu jamak farah. Farah ni maksudnya kesenangan, kegembiraan. Wasammu akhaha biluqmatir rahah. Dan disama pula zina itu dengan luqmatir rahah, sangat saat kesedapan. Kan dia letakkan apa ni? Seksual ni kan macam makan, kata. Itu yang kat barat macam tu. Macam makan, apa nak halang buat seksual, dia makan. Kita lapar nak makan, macam tu juga lapar nak seks, buatlah seks. Syaitan. Wasamur riba bil muamalah, dan namakan riba dengan muamalah, transaksi jual beli. Betul, Allah Ta'ala kata wa harrama wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan diharamkan riba. Sebab orang musyrikin dulu, dia kata riba tu part of muamalah lah. Macam kita kata lah, bagi jolok sikit tu biasalah, part of business, kan? Dia kata dia nampak benda tu biasalah, bagi duit kopi tu biasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata tak sama. Wa ahlallahu al-bai'a, Allah Ta'ala halalkan baik, berniaga.
Wa harrama riba, dah haramkan riba. Allah Ta'ala bezakan mana satu riba, mana satu perniagaan. Wasammu al-mukus. Yang ni terjemahan dalam buku tu kurang tepat. Dalam buku tu dia kata apa? Dan dia namakan sogokkan ya. Dalam buku English kata apa? Taxes, nampak? Terbalik kan? Dalam buku Melayu kata sogokkan, sogokkan dengan teks lain. Teks tu apa? Cukai. Sogokkan risuah. Jadi betul kan? Yang betul English punya. Al-mukus tu ialah duit macam teks juga. Sekejap kita bincang. Dia kata apa? Dia kata mukus tu ambil harta rakyat tu ialah hak kerajaan, hak penguasa. Al-mukus. Habis tu boleh ke bayar teks ni ustaz? Tak haram ke bayar teks ni? Sebab ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Kita buka lah fatwa ni. Kita cek tadi dah fatwa tu. Fatwa daripada, kita baca fatwa Lajnah Daimah dulu. Fi Dharaib, fatwa English kena Arab? English lah. Tak best macam English ni. Hadis tu jadi lain punya. Nampak dia kata ini fatwa Lajnah Daimah, fatwa kerajaan Arab Saudi. Sebab tu kita tengok kenapa kerajaan Arab Saudi tak ada teks langsung kan. Barang tak ada teks, kereta tak ada teks, gaji tak ada teks, semua tak ada teks, kosong. Free. Umrah pun nampak, visa majanan, tulis tu kan, majan, free. Visa umrah yang kita bayar 200.5 tu bayar kat ejen yang buat visa tu. Bukan untuk kerajaan Arab Saudi, tak nak duit kita. Dia kata apa? Jadi Ayri Az-Zawajil Al-Iqtiraf Al-Kabair, satu orang ni bertanya soalan, dia kata apa? Saya telah membaca satu buku Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair, Deterrent to Committing Major Sins by Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ada dua, satu Ibn Hajar Al-Asqalani, satu Ibn Hajar Haytami, yang tertukar. Which speaks of the ruling on mukus, taxes, levies, and the Prophet ﷺ prohibition thereon, that those who impose such taxes will be the most severely punished on the day of resurrection. Macam orang putih memang terbelit lidah sikit lah. So, the economies of many states are based on custom taxes levied on imports and exports. So traders and these taxes to the retail prices of the goods. Jadi kita kena barang lah kan? Pergi kedai mamak 5% taxes. Setengah-setengah kedai lah, bukan semua. Kena makan kan? Ataupun kita beli buku, ataupun kita beli setengah-setengah barang, dia ada kena tax, betul tak? Which the money raised in this manner, the state undertakes various projects to build the country's infrastructure. I hope that you can explain the ruling on these taxes. Kita akan bincang apa hukum teks ini, and the rulings on customs and working in customs. Siapa ada kerja customs ni? Ada? Tak ada. Nanti nasib baik tak ada. Is the ruling the same as that on mukus or not? Praise to be Allah, be to Allah. Charging customs taxes on imports and exports is regarded as kind of mukus. Dalam buku tu kata apa? Mukus. And the maks ni dia punya singular of mukus lah. Al-maksu is haram, and working in this area is haram. Masya Allah, habislah tu semua kerja immigration haram. Siapa kerja LHDN haram, siapa kerja immigration haram, jatuh adik negara haram. Tak sabar dulu. Dia kita baca dulu. Baca dulu. Even if the authorities spend it on various projects to build the country's infrastructure, because the Prophet ﷺ forbid taking the marks and spoke sternly concerning it. It was narrated from Abdullah ibn Buraidah from his father, and the hadith of the stoning of Ghamidi woman, kisah perempuan Ghamidiyah tu kan, yang dia pergi berzina tu, ya Rasulullah bersihkan diri aku, kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah berzina, ya Rasulullah, bersihkan aku. Nabi kata, perempuan ni betul ke tak betul ni? Nabi hantar seorang wakil pergi cek dia. Oh, memang betul dia berzina. Nanti datang Nabi kata, kalau macam tu nak hukum, tapi aku ni mengandung. Nabi kata bantah balik, pergi sampai bersalin. Lepas bersalin apa jadi? Susu sampai dia minum habis susu kan. Lah susu apa pula? Sampai dia makan. Dah makan apa? Baru dah dihukum dengan
Rejam. Bila rejam, Khalid baling pun sampai darah terpercik. Dia maki perempuan tu. Dia kata perempuan penzina tak guna. Lebih kurang ayat saya lah. Ayat saya dia kutuklah perempuan penzina tu. Nabi halang. Nabi kata apa? The Prophet SAW said, by the one in whose hand is my soul. Whose hand is my soul. Maksudnya jiwaku berada di tangannya. She has repented in such a way that if the one who collects the marks were to repent like that, he would be forgiven. Maksudnya perempuan itu telah bertaubat. Bertaubatnya tu iaitu kalaulah orang yang ambil bungkus tadi, yang ambil teks tadi bertaubat, kerana boleh diterima disebab taubat perempuan tadi. Maksudnya apa? Siapa lagi teruk? Zina ke ambil duit orang tadi? Maks tadi, lalu bungkus tadi lebih teruk daripada zina. Itu kita kena fahamkan orang kita. Sebelum nak jadi ketua bahagian ke, ketua apa ke, nak jadi PM ke, nak jadi apa, faham ni dulu. Kau berzina lagi baik daripada, bukan lagi baik maksudnya lebih zina tu ambil duit lagi teruk daripada. Silap faham lah ayat ni. Perhatikan betul video perhatikan elok Jadi kita kata ambil bungkus tadi lebih teruk daripada berzina. Sebab tu Nabi kata kalau perempuan tu taubat, boleh orang bungkus boleh ambil, boleh dapat. Macam mana pula ni? Jadi tak ada teks. Tadi manifesto pilihan raya Parti Yayasan Taklim kata tak ada teks. Ahmad, Abu Daud and Al-Hakim narrated from Uqbah bin Amir that the Prophet ﷺ said, no one who collects the mask will enter paradise. Class as sahih by Al-Hakim. Jadi ini kalau kerajaan ambil, apatah lagi kalau sekarang ni gangster-gangster dia pergi kutip kan, orang jual burger kat tepi jalan tu, bayar duit pelindungan. Lebihlah haram. Kadang-kadang yang 7 line, 8 line ni nak jadi ahli dia kena bagi duit setengah-setengah tu. Saya tak kata yang tu, saya kata line-line ni. Silver line ke, online ke, apa ke, janji line Jadi Az-Zahabi said in his book Kabair. Imam Zahabi ada satu buku, yang buku tu nama dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ustaz Kariman mengajar sekarang The one who collects the mask is included in the general meaning of the verse in which Allah says. Maksud dia apa? Ni tengok Arab ni. The way of blame is only against those who oppress men and rebel in the earth without justification. For such there will be a painful torment. Faham tak? Ni tak sedap betul baca orang putih ni. The one who collects the mask is one of the greatest helpers of the oppressors. In fact, he is himself an oppressor. Nampak? Dia sendiri akan jadi termasuk. Sebab tu kita tak boleh kata, Ustaz kata, saya hanya menjalankan perintah je. Tak, dia pun sama berdosa juga. Ada setengah orang bila dia buat zalim kan, atau dia buat benda-benda yang tak sepatutnya, dia kata, kenapa kau buat macam ni? Dia ni tak bersalah. Kenapa kamu tuduh dia ni teroris contohnya? Tak tengok ke dia? Tak tengok, tak dengar kuliah dia? Apa semua? Dia tak pernah mengajar. Kami hanya menjalankan perintah. Kami hanya menjalankan perintah. Dia pun dianggap sebagai oppressor juga. Sebab tu Nabi SAW kata, nah hadis yang lain, Nabi kata akan tiba satu zaman nanti pemerintah yang jahat, syirar, yang melewat-lewatkan salat, yang merintah dengan zalim. Maka ketika itu kata Nabi SAW, jangan kamu jadi irrif, jangan jadi jabian, jangan jadi syurtiyan. 3 ni Nabi kata, bila kamu nanti dapat perintah yang zalim, jangan kerja tiga jawatan. Hadis Nabi ada sahih. Jangan kerja polis, jangan kerja kutip teks, dan jangan jadi dia punya ahli dia punya orang pemerintah, orang bawah dia lah, balaci dia lah, macai dia. Ini hadis Nabi SAW, hadis sahih. Mana hadis dia? Mana hadis dia? Nampak ni? Apa hadis dia? Nah, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna syirarun nas. Yang tu akan tiba kecil tak nampak. Akan tiba kat kamu ni pemerintah yang jahat, sejahat-jahat manusia, melewatkan salat daripada waktunya. Faman adraka dzalika minkum, siapa sempat jumpa dengan mereka ini, asal tak terang gambar.
Tak terang hari ni. Nampak macam blur sikit. Siapa yang dapat zaman ni? Fala yakun. Mana tadi? Nampak. Fala yakunanna irifan. Jangan kamu jadi dia punya balaci tadilah. Wala syurtiyan. Jangan jadi polis. Wala jabian. Dan jangan jadi tukang orang kutip teks. Sebab apa nanti digunakan duit tu untuk benda yang zalim. Satu Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia dapatlah macam allowance daripada pemerintah zaman tu. Imam Ahmad kata, aku tak nak makan duit kau. Sebab dia kata pemerintah zaman tu ada ambil orang, harta orang tanpa keadilan, tanpa hak. Jadi Imam Ahmad kata dengan waraknya aku tak makan duit tu. Wallahu a'lam. Saya stop kat situ je lah, kan bahaya ni zaman musim-musim ni. Yalah, sebab kalau pemerintah zalim, macam pemerintah macam Bashar Assad, dia suruh tangkap orang yang menentang dia. Jadi dia sama juga dapatlah. Dia sama juga macam dia termasuk orang yang melakukan kezaliman lah. Kan kalau orang buat satu kuliah agama, kuliah tu baca Al-Quran, hadis, baca Sahih Bukhari, tapi sebab dia zalim, tak boleh ni aku belajar kuat agama sangat, nanti kan orang menentang aku. Tangkap ustaz ni, atau ustaz ni Wahabi ni, tangkap dia. Yang tangkap tu sama zalim juga macam yang buat zalim yang atas tu. Sama aja, saham dia sama. Hati-hati So, the Muslim must fear Allah and give up haram earnings and seek halal earnings. For there are many ways of earning in living a halal ways. Nampak ni? Jadi dia kata, and he will provide him from sources he never could imagine. Maksudnya kalau kerja bertakwa kepada Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq kan? Nampak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar yang orang tampal kat dinding. Tapi tak yattaqillah. Okey, itu hukum asas dia lah. Jadi fatwa ulama Arab Saudi macam tu. Lepas tu sekarang teks negara kita ni haram lah. Tapi bila rupanya ada perbincangan lain. Ini pendapat ulama Arab Saudi lah. Dia agak tegas dalam masalah tu. Cuma ada satu lagi pendapat daripada ulama lain. Kalau kita buka Islam Web pun sama juga. Dia kata boleh, nampak. Mata di Islam Web dia kata fa innahu yajuz, boleh lidaulah an tufridad daraib, boleh mengenakan cukai alal muwatinin, di atas penduduk litawaffur mimma tajannihi min ad-daraib al-khidmat al-lazimah, iaitu kalau untuk memberi khidmat kepada masyarakat, kan, kata'bid turuq, seperti membuat jalan, wa bina'il mustashfayat, dan buat hospital, wal madaris, dan sekolah, lakin bi syart an tustanfadh kullu ma fi baitil mal, tapi dengan syarat kena pakai semua duit baitul mal dulu. Dah pakai duit baitul mal dah tak cukup, baru kenakan cukai. Amma idza ju'ilat daraib ala mutin bidunil muqabil, adapun bila dikenakan cukai ini tanpa gantian, maksudnya kita bayar cukai, apa kita dapat? Dapat jalan raya, betul tak? Hospital, kita pergi hospital bayar RM1 je. Ya, hospital kerajaan RM1 je kan? Berapa ubat macam-macam, ubat satu beg, dia bayar RM1 je. Maksudnya inilah kita punya gantian bayar teks tadi. Maka dia benar. Tapi kalau bayar-bayar, apa jalan pun teruk, hospital pun tak ada, yang ni haram lah dia kata. Atau jalatha alaihim wa fi baitil mal ma yakfi lil qiyam bil khidmat, ataupun baitul mal dah cukup untuk buat benda tu semua, tapi nak minta juga. Masa ni fa inna dzalika muharramu syar'an, haram dari segi syarak. Saya nak baca satu fatwa daripada Syekh Ali Al-Firkus, nama dia kelakar sikitlah, Farkus nama dia. Sebab dia orang Algeria. Nama dia Abi Ali Abdul Muiz Muhammad Ali Farkus, satu ulama yang terkenal dekat Algeria, ulama Salafi Sunnah, anak murid Syekh bin Baz.
anak murid Syekh Hamzah Salim semua, dia keluar satu pendapat. Dia kata al-amal fi dharaib. Boleh tak? Dia kata alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa sahbihi wa ikhwani ila yaumiddin amma ba'du. Fayambaghi, dia kata pastilah, ulama tak nampak qabla syuru' fil ijabah, sebelum jawab, at-tafriq, membezakan di antara dua jenis cukai, ataupun yang dinamakan oleh sebagian fuqaha sebagai wadhaif, duit untuk memberi khidmat atau kharaj. Okey. Yang pertama ialah cukai yang diambil dari jalan keadilan, bihaqqi ala sabil adli, dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, diambil dengan cara zalim. Diambil cara adil ni macam mana? Iaitu pemerintah diambil fadharaib al-hakim al-muslim darurah, kerana ada darurah keperluan, qadiyah atau lisaddi hajah, untuk menutup hajat, maksudnya untuk memenuhi hajat, atau menolak kejahatan, menolak keburukan. Contohnya negara perlukan beli senjata, betul tak? Takkanlah dah pegang, main kumpul duit, kita beli senapang, mana boleh. Dia kena train askar tu, dia kena buat apa semua. Dan nak pula cukai tak cukup, zakat tak cukup. Zakat pun tak cukup. Apa zakat negara kita? Tak cukup untuk memenuhi keperluan semua negara, keperluan dalam negara. Jadi dia dalam masalah ni dia boleh kenakan cukai. Kerana kaedah dia kata apa? Tafwid adnal maslahatan tahsilan li'a'laha. Maksudnya kita melepaskan maslahah yang lebih ringan. Contohnya apa? Untuk maslahah lebih besar. Contohnya maslahah ialah untuk menjaga harta rakyat, betul tak? Menjaga negara, menjaga harta rakyat. Mana maslahah lagi besar? Mana keperluan lebih besar? Maksudnya kalau kita ambil sebahagian duit rakyat, ataupun membiarkan negara diserang musuh apa semua, mana lagi teruk? Negara lagi semua. Jadi mana ditimbang-timbang, itu lebih penting. Jadi tak apa, masalah yang kurang tadi ni, keperluan yang lebih ringan tadi dia ambil, diberi kepada yang keperluan yang lebih besar. Itu kaedah fiqah. Di atas dasar ni dibenarkan ambil cukai. Dan yang tak boleh, ini kesimpulan daripada fatwa tadi, dengan syarat pertama sekali hulu baitul mal. Itu baitul mal tak cukup duit. Wa hajatid daulah ilaih, dan kerajaan perlukan duit tersebut. Dan tidak ada keperluan duit daripada sumber yang lain. Kata macam Saudi ada minyak banyak, tak perlu nak minta pada rakyat, tak perlu lagi minta teks. Kita minyak kita banyak ke? Wallahu a'lam. Stop kat situ. Biar depa yang jawab. Bulan raya ni pergi dengan depa lah. Okey. Wujub infaquha fi masalihil ummah, dan wajib, syarat kedua, wajib menginfakkannya dalam maslahah ummah, dalam keperluan umat, ala sabil adl, dengan cara yang adil. Yang kedua. Yang ketiga, bukan boleh pemerintah suka hati belanja. Iltimas musywarati ahli ra'i walijari syura fi taqdiril hajat al daulah al-ajilah ila al-mal, iaitu hendaklah duit tu dibelanjakan dengan cara mesyuarah, bincang. Cantik tak? Islam dah ada dah benda ni. Betul, kita dalam kaedah ni dia ada syarat, syurut. Jadi kalau pemerintah tak ikut syarat ni, dia tak memenuhi hukum-hukum Islam. Kita kena cakap lah kepada pemerintah benda ni, bukan dia khawarij, nak cakap benda ni yang hak. Dan kita cakap secara umum, kita tak kata engkau fulan zalim ke tak, kita cakap secara umum. Pemerintah yang adil selalu buat benda ni. Jadi penting nampak tak? Ketiga tu dibelanjakan wang tadi dengan cara ahlu syura, bukan duit dia. Kalau kata kasar, bukan duit bapak dia. Nak kata kita bagi, kami telah bagi, kita telah memberi kepada tuan-tuan sekalian wang. Duit bapak aku yang bayar tu. Duit tu kakak aku yang bayar teks apa semua. Dia kata kita telah memberi. Cik, macam duit dia je. Jadi kat sini nampak Islam kata apa? Iltimas musywaratu ahli ra'i, pendapat orang yang bijak. Wa rijalu syura, dan orang-orang syura. Jadi maksudnya orang yang terlibat dalam mesyuarah. Dalam Malaysia rijalu syura apa? Itulah dia, parlimen ke, DUN ke, apa ke. Nampak ini, nampak Islam ni agama yang telus.
Jadi tak nampaklah kita bila tengok patuh pada pemerintah tu macam buta tuli je. Kan? Nampak macam orang bengap je. Ya, itu nasihat cara baik. Tapi nasihat cara baik lah Ahli Sunnah, nasihat cara baik. Kita pula tak pula pergi hentam dalam Facebook. Itu bagus. Tak hantar dalam Facebook, tak hantar dalam khutbah, tak kata macam ni, tak kata bodoh, tak kata apa, tidak. Ahli Sunnah nasihat cara baik macam ni. Yang kita dekati pemerintah. Siapa yang dekat pemerintah, kita nasihat dia dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat tu. Okey. Dan dia kata apa syarat tu untuk apa? Wa mada kifayatul mawarid. Bincang macam mana cukup ke tak cukup duit tu. Ma'a muraqabati jam'iha, dengan tengok ni, kalau boleh besarkan saya nak besarkan ni. Ma'a muraqabati jam'iha, maksudnya dia perhatikan betul, dia pantau betul-betul cara pengumpulan duit tadi. Tak ada terlepas ketirisan tu kan. Berapa ratus juta tiris tu, tak tahu ke mana pergi. Bukan Malaysia lah, ni negara Bolivia, Colombia. Colombia. Tiris duit tu, tiris tempat ni, muraqabah jam'iha, perhatikan kat sini. Wa tauzi'iha, dan juga memerhatikan cara dia di tauzi', dibahagi-bahagikan. Tak nak masuk poket dia sikit, masuk poket sikit kan. Kemudian bisurah al-matlubah syar'an. Dia kata hadha an-naw' min ad-dara'ib, cukai yang macam ni alladhi yuqsam bil adli, yang dibahagikan dengan cara adil, wal qist, dengan cara betul, bihaq, dengan cara yang benar. Qad aqarrahu fuqaha'ul madhahibul arba'ah, empat mazhab fuqaha setuju dengan cukai yang ini. Cantik tak? Cantik. Tahta tasmiyatul mukhtalifah, dengan cara ini. Adapun yang kedua, amma nau'i tsani, adapun jenis yang kedua daripada cukai, al-mujahhifatul al-ja'irah, yang jahat ni, falaysa siwa masadirul juz'i minal mal yu'khadh min ashabihi qasaran wa jabra. Maksudnya dia ambil secara paksa, wa karhan, dengan cara orang benci, min ghairi tibin nafs, dengan cara menyebabkan orang benci pada benda tersebut. Ialah bagi tapi tak ada benda, marahlah. Tak. Ialah kita dah bagi, nak suruh dia buat jalan raya, tapi dia masuk dalam poket-poket dia, marahlah orang. Kalau saya minta Zaki tolong belikan kuih RM5, balik-balik bawa kuih RM2 je, RM3 lagi mana? Dalam proses nak pergi tadi macam-macam, dia terpaksa melalui macam kesusahan. Macam tu lah, marahlah. Bahkan dalam Islam, bab wakalah dengan bab niaga lain tau. Kalau saya kata saya tolong belikan buku, contohnya, katakanlah orang kata jumpa saya, ustaz, boleh tak tolong belikan buku dekat dakwah corner, buku bahasa Arab. Berapa harga buku bahasa Arab tu, ustaz? Buku bahasa Arab tu 180. Ustaz tolong belikan dia. Saya pun pergi 180. Saya jumpa Faris, Diorang nak beli buku RM180. Saya dapat harga berapa? 30%. 100% susah kira. Kira senang lah, dapat RM150. Saya jumpa kat akak tu tadi, saya kata harga RM180. Saya ambil RM30 masuk dalam poket. Boleh tak? Tak boleh, haram. Sebab saya wakil tak boleh ambil manfaat kalau ada korang. Saya kena kata, kak ada RM30 ni, berapa upah saya pergi beli? Ustaz pun nak minta upah, mestilah kereta ada minyak, tayar apa semua nak kena tukar apa semua, ada tak upah? Ada. Berapa? Bagilah, Ustaz ambil lebih tu, tak ada masalah. Kecuali kalau saya kata lain, saya ubah, beli dengan saya ya, beli dengan saya, okey, berapa harga? RM180. Tapi saya boleh bagi diskaun sikit lah, RM175. Saya bagi kat dakwah corner, saya dapat harga RM150. Saya bagi dia, saya bagi dia pulang apa RM5 ke diskaun. Saya dapat diskaun 2%. Jadi boleh tak? Boleh. Cara pertama tadi haram. Sekarang ni kita bagi duit dekat orang yang nak buat jalan raya tu, akad dia akad berniaga ke akad wakil?
Hati-hati. Kan boleh sesedap hati masuk je. Itu kita haram ni. Betul Nabi SAW kata, hadis yang sahih, la yahillu malu mri'im, tidak halal harta seorang itu Muslim illa min tibin nafs, melainkan dia redha dengan harta tersebut, dia redha dengan pemberian harta tersebut. Betul Allah Ta'ala mensyaratkan perniagaan, menghalalkan perniagaan. Sebab perniagaan tu saya suka ni Zaki punya cawan tu, macam best minum kopi pakai cawan tu. Jadi dengan cara Islam tak boleh ambil cara paksa, tak boleh cara ni. Jadi dengan cara apa? Berniaga. Niaga ni satu rahmat daripada Allah Ta'ala, supaya kita boleh tukar barang yang kita nak tu dengan cara yang betul. Dengan tibin nafs. Bahasa Arab pakai apa? Tibun nafs. Maksudnya dalam keadaan dua-dua redha, suka, seronok, tak ada menyebabkan kebencian antara kedua pihak. Nampak tak? Dan juga Nabi kata apa? Wa ghairu dzat thabit min ahadits dhammul mukas, memaki, mengutuk al-mukas wal ishar, iaitu orang yang buat mukus tadilah. Ya, jadi semua ialah haram. Contohnya apa? Contoh dia kata, baca cantik dia kata apa? Bi makna anal muwazzaf al-amil ala jabayatiha yastakhdimuha al-muluk. Pegawai-pegawai ambil tu pemerintah pakainya, raja-raja pakai, pemerintah pakai. Wa ittiba'ihim liqada' masalihim wa syahwatihim, untuk memenuhi syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Ala hisabin fuqara wa madzumi, dengan memakai duit orang-orang miskin dan orang-orang yang dizalimi. Sebab tu dalam Islam, bila Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal pergi ambil zakat, apa Nabi kata kat dia? Apa? Iyakum wa karaimu amwalihim, hati-hati daripada kamu ambil harta-harta yang mulia di kalangan mereka. Maksudnya bila ambil zakat, ambil daripada orang kaya, betul tak? Dalam keadaan ambil daripada orang kaya tu pun Nabi kata jangan ambil lebih, jangan ambil yang paling baik. Kalau dia ada kambing, nak ambil zakat kambing, jangan ambil yang kambing yang the best, ambil yang sederhana, tengah-tengah. Kemudian Nabi sambung lagi, ittaqu da'watul mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada antara dia dan di antara Allah tu hijab. Maksudnya ini pasal orang kaya ni, yang dizalimi tu orang kaya tau, bukan orang miskin. Maksudnya harta orang kaya, memang kata alah orang kaya apa salahnya terlebih ambil RM10, haram. Ini sama juga kadang-kadang orang mahat tafiz kan, ambil duit, kata nak buat tafiz ni, rupanya pergi hantar, pergi buat jamuan lah, pergi buat apalah. Masa orang buat macam tu, dia buat benda yang tak sepatutnya. Ini sama juga macam tadi, ittaqu da'wat, harta tu harta orang yang kaya pun Allah Ta'ala haramkan buat zalim. Kalau yang miskin, lebihlah lagi, yang mereka lebih berhajat kepada harta tersebut. Lepas ini lebih haram, kata dalam Islam nampaknya. Kata Imam Zahabi rahimahullah, al-mukas, orang yang ambil duit tadi dengan cara zalim, min akbari a'wani zalamah, termasuk orang pembantu kezaliman yang terbesar. Nampak? Wal huwa min zalamati anfusihim, termasuk orang yang zalim di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Hatta Syekh Hasan Dido, satu ulama, dia ulama terbesar, ulama besar daripada Shanqiti Mauritania tu. Dia kata yang peliknya, yang negara kafir lagi bagus dalam membelanjakan wang tersebut. Dan negara kita yang al-asaf yang Islam ni salah guna duit. Dan kita tahu hadis-hadis berkenaan dengan, nampak tak tuan-tuan? Sebab tu tak nampak kecantikan Islam, sebab kita yang nampak zalim. Sebab tu dia nak demokrasi, sebab dia tak nampak yang bagus daripada Islam. Kita semua tahu demokrasi bukan sistem Islam, tapi sebab kita yang Islam ni tak boleh buat cara yang betul, lepas tu dia orang suka nakkan kepada demokrasi. Kita bukan tu demokrasi tidak Islam, itu yang kau buat ni Islam sangat. Lepas tu kita kena balance masalah, kita kena bersifat adil dalam masalah ni. Wallahu ta'ala alam, no comment. Sekat situ je. Tahu dalil, tahu hadis cukup. Kalau cerita lebih-lebih jadi ceramah politik nanti. Ya, dan hari ini dia kata wal yaum, hari ini, patah balik pada kitab kita, wal yaum, hari ini disamakan riba itu dengan faedah, dengan bunga, betul tak? Bunga. War raqsu, dan duk menari raqsu, lompat-lompat, wal ghina, menyanyi, dia kata fana. Ni tarekat. Apa kata penulis ni? Baca tu.
Atau fannan, atau boleh kata seni. Nyanyi apa, joget-joget, panggil seni. Wallahu alam. Jadi cara pertama syaitan hias ialah menghiaskan benda yang jahat nampak baik. Habis. Tapi kalau isu dia, ustaz macam nak tahu mana satu yang dihias, mana satu tak dihias. Kat sinilah kita kata kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kembali kepada Quran dan sunnah di atas kefahaman as-salafus salih, kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Macam mana mereka menafsirkan ayat-ayat riba contohnya. Macam mana mereka menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan nyanyian, berkenaan dengan apa yang lain-lain inilah. Betapa ramai yang menamakan muzik-muzik ni semua dengan seni, betul tak? Sampai tak mampu ustaz nak melawan arus tu. So, ada ustaz pun keluar fatwa, boleh nyanyilah lelaki dan perempuan tamaldur rasul. Lelaki perempuan ni, perempuan ni sedap suara ustazah ni, comel pula tu. Habis. Mahalul fitnah ni, mahalul fitnah. Pakai baju apa semua kan, hijab tapi lah. Tak cerita tapi apa. Nanti dah bebel lah. Kita nak ceramahkan bebel. Yang kedua, apa jadi syaitan pula? Cara yang kedua ialah al-ifrat wa tafrit. Kalau biasa dengar kuliah-kuliah ustaz sunnah, insya-Allah kita faham masalah ni. Al-ifrat iaitu melampau atau melampau lah, lebih-lebih. At-tafrit kurang, membelekehkan sangat. Okay. Syaitan ni kalau tengah malas tu dia akan malas tak usah buat langsung. Kalau tengah semangat, buat lebih. Itu syaitannya style. Sebab dia tak nak yang lemah tu tiba-tiba semangat. Tak apalah, kita at least kalau lemah pun at least 5 waktu pun jadilah kat masjid. Duduk lemah. Tapi syaitan dia lain kata, lemah rosakkan lagi. Habis tak semayang, buat jamak. Jamak tahu jamak sekarang? Jamak makeup dia panggil. Jamak makeup. Nak jaga makeup tu, dia semayang zuhur tu lambat, terus semayang asar tu awal. Jamak makeup lah. Kat office lah tu lah, jamak makeup lah, jamak makeup. Tak nak dengar? Tuan lelaki tak nak dengar lah. Tuan lelaki tak makeup. Sebab dia dah makeup elok kan. Jadi dia nak jaga makeup dia, dia tak sanggup semayang zuhur tu lewat sampai dekat asar tu. Lepas kan bila asar ambil wuduk apa semua, jadi makeup dia comot lah balik. Maskara dia lagi lah nanti. Line dia semua lagi lah. Jadi dia basuh muka apa semua, terus semayang asar, ambil wuduk cepat, lepas tu boleh makeup elok balik. Tak payah makeup 2 kali, betul tak? Sekali cukup. Ni jamak makeup ni panggil. Betul tak? Term tak tahulah. Itu saya buat term tu. Jangan silap faham lah. Dalam kitab disebut ada jamak make up. Bukan. Huruf pa pun tak ada bahasa Arab. Okey, jadi Ibn Qayyim kata masalah ni. Itulah melampau. Contohnya dalam bab kebersihan. Ada yang pelekeh kan, kencing tak kena seluar, tak kisah. Ada yang selampau tak boleh langsung. Jangan kata. Jalan tadi, kau jalan tadi pasir-pasir naik, mana tahu pasir anjing dah pijak pasir-pasir tadi semua. Pakai kain tukar. Contohnya. Itu melampau. Kata asal tak nak semayang, seluar kotor. Asal kotor, pergi masuk dalam najis ke? Tak. Tadi pergi jalan apa semua, mana tahu tengah jalan tu ada anjing lalu ke. Ni melampau. Mereka lembab makanan pula kata tak apa. Malaysia semua halal, it's okay. Makanlah kedai kafe apa semua, tak kisahlah halal ke tak halal ke, mak rasa je. Yang melampau pula, terlampau tengok, tengok. Dah tulis halal lah ni, jakim lah tu, tapi tengok dalam lain macam je. Tak ada macam Melayu pun muka dia. Macam Burma je. Nampak? Ini melampau. Tafrid.
Ifrat, sorry. Ifrat. Faham tak? Itu dia. Jadi kita apa kata Ibn Qayyim? Itulah masalah fiqh, masalah akidah. Contohnya apa? Nabi SAW ada yang berlekeh sangat. Nabi ni macam orang biasa, ada melampau. Ifrat. Ifrat sampai kata Nabi ni Tuhan, Nabi dia selamatkan kita akhirat kelak. Tak ada Nabi semua, Allah Ta'ala tak cipta alam ni. Walaula kama khalaqtul aflaq, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, aku tak cipta langit dan bumi ni semua. Pakailah hadis palsu tu. Nampak? Saleh, orang saleh pula. Melekeh orang saleh ni tak ada. Mamat ni pakai kopiah menyamar je apa semua, serban-serban ni, tak ada. Ni melekeh kan? Melampau pula, dia ni lah wali, dia bagi syafaat kat kita. Kau jangan. Dia lalu kat kubur 40 hari, kubur tu tak kena azab. Itu melampau pula. Dia ambil ni, dia pergi dekat gunung berapi, campak tu, gunung berapi stop. Kat Indonesia, saya tak nak sebut je nama. Kalau saya sebut nanti kan susah. Ada salah satu Habib lah. Pergi gunung berapi, dia apa tadi tulis atas kertas kat apa, Wallahualam. Gunung berapi nak meletup dah ni. Baling. Gunung berapi tu stop. Dia kata ada video dah, tapi guru tak kasih sebarkan. Strategi biasalah. Yang kedua, kisah berkenaan yang kena rasuk jin. Ada satu orang ni, perempuan ni, satu orang sihir ni, ahli sihir yang hebat. Dia sangki ahli sihir yang hebat lah, dia buat sihir apa semua. Habib ni, dia hantar slipper je. Macam Imam Abu Hanifah tu. Macam Imam Ahmad tu, hantar slipper. Dia hantar slipper, semua jin orang sihir masuk Islam. Nak tergelak pun tak takut nanti kan. Dia hantar slipper, Habib tadi, semua jin ahli sihir tadi masuk Islam. Sampai ahli sihir tu bila jumpa dengan dia kata, aku tak boleh menang dah, semua jin aku dah masuk Islam. Dia tu belum masuk Islam ni. Punya lah ni kata apa? Hulu melampau. Baca dia orang punya kisah. Yang saya kata baca kan, Naqsybandiah tu guru dia 2 tahun. Tak makan, minum air ke apa, 2 tahun. Abu Hurairah pun lapar, tak makan. Dia guru lagi hebat. 2 tahun duduk betapa dalam Masjid Nabawi tu, tak keluar-keluar 2 tahun, berzikir. Wallahualam ni kita kata melampau. Ghulu fi salihin. Kita kan belajar dalam kitab apa? Al-Wasiyatul Kubra. Melampau pada Isa AS. Ada yang kata dia jahat, anak-anak zina. Ada yang kata dia tu anak Tuhan. Melampau, dia boleh melampau kuat zikir, boleh bersatu dengan Allah Ta'ala. Melampau. Ni kita kata al-ghulu. Apa kata penulis Ibn Qayyim? Wa ma amara Allah azza wa jalla bi amri illa wa li syaitan fihi naz'atan. Tidaklah Allah Ta'ala telah memerintahkan sesuatu perkara kecuali syaitan ini akan datang untuk mengacau dari 2 sisi. Imma taqsir wa tafrid, sama ada dia melekehkan dan meringankan. Taqsir wa tafrid. Orang putih kata apa itu? Orang putih kata apa? Itu excess itu ifrat sebelum tu. Short apa? Negligence. Negligence. Law ada law of negligence kan. Imma taqsir wa tafrid. Imma ifrat wa ghulu, sama ada melampau. Terlebih-lebih. Fala yubali bima dhafara min al-'abd min al-khati'atain. Dia tak kisah syaitan ni sama ada terjatuh dari dua-dua tu. Janji jatuh. Sama ada melampau ataupun memperlekehkan. Ifrat ataupun tafrid. Tafrid atau ifrat. Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abd fayushammu. Maka datang pada hati manusia, lalu dia perhati, dia bau apa yang melemahkannya. Fa in wajada fihi futuran wa tawaniyan wa tarkhisan akhadahu min hadhihi al-lahdhah. Maksudnya hadhihi al-khutbah. Kalau tengok orang tu jenis yang malas, macam relax apa semua, dia akan lemahkan dia. Kan jenis orang kan semangat, bakar je nak kat belah raya ni pula. Bendera penuh kereta dia. Maknanya ada setengah orang itulah, macam juga manusia ada yang semangat lebih, ada yang relax kan. Dari relax ni syaitan akan jatuhkan dia kepada memperlekehkan. Yang semangat tadi dia akan masuk terlebih.
Tu je syaitan dia. Okey, fathabbatahu wa aq'adahu, dia akan dudukkan dia, wa darabahu bil kasal, dan suruh jadi malas, wa tawani, jadi bersenang-senang, wal futur, dan stop daripada apa yang dia buatkan. Tawani, mengharap-harap, dan alasan bagai-bagai sekali. Wa fatalahu babu ta'wil war raja, dan membuka pintu-pintu takwilat, macam-macam lah dia bagi alasan. Kalau tak pergi kuliah ni, apalah, boleh tengok YouTube kan. Contohnya lah. Tahu tak apa, tak tengok YouTube. Ataupun tak mengaji sebab apa? Mengaji apa guna belajar mengaji banyak-banyak? Mengaji apa yang kita boleh terima je. Ni tak habis. Tuan hamba Allah datang kat sini. Dia baru alhamdulillah ramai anak muda datang lah. Itulah, saya bukan tak datang, dia kata. Kita mengaji apa yang kita boleh terima je. Mana tak boleh terima banyak-banyak ni kan kita. Kalau mengaji, saya kalau mengaji yang boleh terima je. Kalau saya macam mana nak tahu benda yang benda yang dia tak tahu, benda yang patutnya dia tak boleh terima. Saya tak boleh terima lah ni, tak datang kelas dah. Betul tak? Saya tak boleh terima lah maklumat ni, tak datang kelas. Tak betul. Patutnya kita kena belajar apa yang Allah Ta'ala nak agak kita suruh kita belajar. Bukannya belajar apa yang kita nak terima. Belajar apa yang kita kena belajar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Allah Mubarak kata jiwa kita ni lemah. Jiwa kita bukan macam jiwa sahabat. Jiwa sahabat Allah Ta'ala bagi senang nak buat baik. Kita ni kena paksa. Bukan usaha je, paksa. Betul tak? Abdullah bin Mubarak, Abdullah al-Mubarak, muhaddis hebat, tabi'in kibar, ulama termasuk ulama tabi'in atau tabi'in, ulama hebat. Pun dia kata jiwa ini terpaksa dipaksa. Abu Hanifah kata apa kata Imam Abu Hanifah? Aku solat tahajud 30 tahun tak sedap. Tahun ke 40 tahun, 41 tu baru rasa sedap. Maksud dia selama 40 tahun dia sembahyang tahajud, dia sembahyang paksa. Macam kita lah paksa bangun pagi kan, mengantuk tapi paksa juga. Malam ni malas lah, macam nak toina je lah, tak apa. Pagi tadi dah hafal lah, siang semangat, malam ni aku nak baca Amai Tasa'alun. Kalau mau pagi ngantuk kan, ingat toina lah, janji dapat semayang. Tapi alhamdulillah, paksa lah, mana dia paksa diri dia. Pahala dapat insya-Allah. Walaupun dia paksa. Kalau paksa insya-Allah, sebab dia nak cari kelebihan Allah dengan dia paksa tadi. Memang mula-mula sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum dia paksa diri dia. Wallahu alam. Jadi macam mana orang kata aku belajar apa yang saya boleh terima je. Ya, ni kita ni dia panggil apa? Tafrid. Kan? Tafrid, ifrat pula terlebih. Kena ingat apa ukuran terlebih tak terlebih tadi. Kau ni lebih sangatlah tiap-tiap malam pergi kuliah. Terlebih tak? Saya tanya buat, terlebih tak ni? Takut. Dia ni kan, Mamat ni malam pergi Yayasan Taklim, pagi Yayasan Taklim lagi, hujung minggu Yayasan Taklim lagi. Muka dia je kat Yayasan Taklim. Hululah dia melampau. Dia tak relax lah. Sekarang saya tanya, ini melampau tak? Melampau? Dr. Senang kata melampau. Melampau ke tak melampau? Kenapa kata tidak? Apa maksud berlebihan tu? Apa ukuran over tu? Apa ukuran over? Soalan dia. Alhamdulillah, soalan yang bagus. Apa ukuran over dan apa ukuran terkurang? Kadang-kadang dia semua okey, anak dia semua bagi makan bagus. Macam orang yang kat masjid. Tak, macam kata dia pergi kuliah, semua kuliah pagi petang, tapi anak dia bagus, dia bagi makan bagusnya. Dia cakap hantar anak dia kuliah Yayasan Taklim pagi sampai tengah hari dia. Malam tengah hari tu dia balik tu ajar anak dia, dia sendiri ajar anak dia, dia sendiri masakkan makanan, dia suap anak dia nak makan. Dah lain pula, okey pula. Macam mana tadi? Apa ukuran terlebih? Macam orang yang kat masjid. Kadang-kadang satu kelas boleh menunjuk. Bukan 10 kelas, satu kelas. Aku datang Yayasan Taklim tau.
Padahal kelas apa? Seminggu sekali kelas bahasa Arab. Ada yang taklim. Orang tak mengaji ke? Kau tak mengaji ke? Nampak satu kelas dia boleh tak? Adakah dia melampau? Okey, apa ukuran dia melampau tak melampau? Kalau macam dia buat ibadah untuk diri sendiri, tak untuk nak islahkan orang ke, dakwah ke. Mungkin macam Ukuran dia senang je. Ukuran dia ialah kalau dia langgar hukum syarak, melampau. Itu ukuran dia. Kalau dia langgar hukum syarak, dia melampau lah. Kau datang kuliah macam mana pun, katakanlah satu minggu datang 20 kuliah, tapi tak pernah langgar syarak. Dia tak pernah mengabaikan suami, tak pernah mengabaikan isteri, tak pernah mengabaikan anak, tak mengabaikan tanggungjawab, tak abaikan lain. Adakah dia melampau? Tak melampau. Apa yang majawazul had, apa yang melebihi had hukum syarak, maka itulah dipanggil melampau. Apa yang lebih daripada sunnah Nabi, melampau. Apa yang lebih daripada syarak, melampau. Itu baru kira melampau. Bukan ikut kita tu melampau ni banyak benar datang kuliah, melampau. Macam ni janggut dia besar sangat, melampau ni. Nampak? Tahu tak? Cukup sikit-sikit dah lah. Macam ni macam dalam TV tu, macam ustaz tu kan, sikit kat depan ni kan handsome ni. Banyak-banyak ni gebang-gebang ni macam apa? Melampau lah. Nampak? Kalau apa ukuran dia? Ukuran dia akal memang tak boleh. Sebab tu ukuran melampau tak melampau, ifrat dan tafrid ialah hukum syarak, sunnah Nabi SAW. Apa dalil dia? Dalil. Hujah dia kan berkenaan dengan haji. Nabi kata apa? Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma halaka man kana qablakum al ghulu fid din. Itu macam hadis dia. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berkenaan dengan haji kan? Berkenaan dengan hadis biasa kita dengar kan? Hadis ni berkenaan kata apa? Ibnu Abbas. An Abi Ali Ar-Rayahi qala, Ibnu Abi Ali telah berkata, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-Aqabah wa huwa ala rahilatihi. Kita pergi dekat Aqabah pula. Hatal qut li falaqattu lahu hasayatin. Maka Ibnu Abbas ni ambilkan batu untuk Nabi. Hunna hasal al-khadhfu, besar batu tu. Wada'tuhunna fi yadihi, letak batu tu besar, letak dalam tangan Nabi. Nabi kata apa? Qala bi amsal haula wa iyyakum wal ghulu. Disebabkan macam ni lah orang dulu-dulu telah binasa, jauhilah kamu akan ghulu. Nampak tak? Batu je. Masalah batu pun Nabi kata kamu dah melampau, lebih-lebih dalam agama. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu sebab berlebih-lebih dalam agama. Kes ni kes apa? Kes batu. Ustaz, batu pun boleh melampau? Ya. Nabi kata kalau batu tu besar ini je, besar anak-anak jari ni je, kamu pergi ambil batu besar ni buat apa? Nak baling syaitan mana kamu nak baling ni? Satu orang kita pergi haji, kan? Batu, selipar, kayu semua baling. Kau boleh tembak, nak tembak kat situ. Nak tembak syaitan. Sedangkan dia sebenarnya dalam dirasuk syaitan sebenarnya. Nampak tak? Batu. Maksudnya apa ukuran ghulu? Ghulu tu ialah apa yang melebihi syarak, maka dia ghulu. Faham tak? Apa yang ikut sunnah, tak ghulu. Waktu para sahabat sebahagiannya mengaji, Imam Syafi'i mengaji macam mana? Imam Nawawi 4 tahun tak tidur baring. Masa dia tengah mengaji tu, tengah mengaji mesti lah kiranya, 4 tahun tak tidur baring. Nak kata dia ghulu. 4 tahun tak tidur macam kita, tidur macam ni, macam tu. Pasal aircon, pakai kain dekat tu. Sebab apa? Dia belajar. Dia tidur macam ni. Bila dia terlebih, dia boleh duduk. Dia boleh mengaji balik. 4 tahun macam ni. Ghulu. Kalau ikut pandangan kita, ghulu melampau benar study macam ni. Bukankah kita ni perlu tidur? Nabi kata, aku salat dan aku tidur. Pakai dalil tu, pandai tu. Tapi dia tidur. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kat sini kesimpulannya apa? Yang ikut sunnah tak ghulu, tak ifrat, tak tafrid. Kalau ikut sunnah tak ifrat, takkan jadi ifrat melampau, takkan jadi tafrid memperlekehkan. Faham ya? Ya, teruslah. Jangan okey. Jadi macam atas kuliah macam mana pun, selagi tanggungjawab lain.
kes yang dalam hadis Nabi yang dia solat kan, Nabi kata dia ni ahli jannah, ahli syurga kan. Sahabat kata ahli syurga, Nabi kata tak, dia ni ahli neraka. Sebab apa? Dia sembahyang tapi dia abaikan tanggungjawab yang lain. Jadi kat situ dia dah melampau. Faham tak? Daripada dia dah langgar hukum syarak, tak ikut sunnah, melampau. Boleh faham? Alhamdulillah. Ya. Sambung macam kata. Apa dia kata lagi? Wa in wajada indahu. Kalau dia kata jika dapati orang tersebut sangat hati-hati. Macam kita seorang hati-hati terlebih kan. Wa tashmiran wa nahdatan, bersungguh-sungguh penuh semangat dan gairah, maka dia tidak akan menghalanginya. Dia tak akan kata tak sah macam tu. Tapi dia akan kata apa? Dia akan perintahkan orang tersebut melampaui batas. Dia cucuk lagi. Sebab tu kalau kita tengok orang yang melampau ni biasa orang yang ikut agama, betul tak? Biasanya orang yang melampau terlebih-lebih nak ibadah ni ialah orang ikut agama, bukannya orang yang melekeh. Orang yang zikir terpusing-pusing, zikir terlompat-lompat, itu semangat nak mengebom orang kerja dia, semua kafir. Ini kita kata orang kuat agama yang terkena penyakit alu-ulu. Adapun yang tadi at-tafrid tadi, memperlekehkan biasanya orang yang memperlekehkan agama biasanya. Jadi kita ada dua ekstrim. Dua ekstrim. Jadi janganlah anggapnya pertengahan tadi wasatiyah tu ialah tengah-tengah. Macam kata solat 5 waktu, kita sembahyang 3, tengah. Puasa sebulan, dia puasa 15 hari je, ambil pertengahan gitu. Tak boleh. Itu dengan pertengahan. Tak ikut syarak. Tak ikut syarak, tak pertengahan. Ingat, tak ikut syarak je. Kalau kurang daripada syarak, dia jadi tafrid. Kalau lebih daripada syarak, dia jadi ifrat. Kalau kurang daripada syarak, memperlekehkan. Terlebih daripada syarak, jadi melampau. Faham? Senang je itu konsep dia. Wuduk, kalau satu kali wajib lah kan, setengah tangan je. Macam ambil wasatiyah, setengah je saya basuh. Itu nama dia tafrid. Tapi kalau saya nak basuh sampai sini, sebab ketiak saya pun berdosa juga. Bahu saya pun berdosa juga. Sebab tadi saya angkat benda yang haram, jadi saya nak dosa, saya turun dari bahu, saya basuh bahu. Basuh tengkuk pun masuk juga semua. Melampau tak? Melampau. Lepas tu ustaz, macam mana hadis Nabi kata siapa nak memanjangkan cahayanya, kamu akhirat kelak akan jadi ghurran muhajjalin yaumul qiyamah min athari wudu. Kamu akan bercahaya-cahaya badan kamu disebabkan kesan wudu. Wa may yastati an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Ustaz, ada hadis. Saya nak panjangkan cahaya saya tak cahaya sampai sini je. Saya nak cahaya sampai sini. Saya tak cahaya saya sampai buku lali, saya nak basuh sampai apa saya. Jadi 4 bercahaya lebih ni. Macam nak jawab? Ada hadis tu, siapa nak memanjangkan cahayanya, fal yaf'al, lakukanlah. Maksudnya ialah memanjangkan cahaya. Macam kita bateri panjang macam mana? Dia panjang ke? Panjang life dia tu, panjang bateri tu. Energizer tu yang dalam arnab tu kan, ketuk-ketuk tu kan, dia tahan lama. Sebab apa? Panjang kan? Kan dia kata lebih lanjang, longer, long lasting, betul tak? Adakah maksud long tu bateri tu yang panjang? Tidak. Maksudnya apa? Life. Macam juga wuduk, lagi lama lagi banyak kita ambil wuduk, lagi lama dia tahan akhirat kelak. Itu maksudnya. Ahsan, tabarakallahu fikum. Ya, faham ya? Itu dia salah faham kat situ. Betul, ada setengah orang dia melampau hadis tu, dia kata basuh sini, bila basuh kepala, basuh sampai tengkuk, leher semua dia basuh. Sebab apa? Dia tak mandi terus. Itu badan percaya. Gulu, itu gulu lah. Gulu. Wa amarahu bil ijtihad az-zaid, dia suruh ijtihad yang berlebih. Sebab tu kata apa? Apa kata Abu Umar Abdul Aziz? Dia akan suruh lebih-lebih lah, melampaui batas dan kesungguhannya, dan dia angankan bahawa hal tersebut tidak cukup bagimu. Apa maksudnya? Apa kata Umar Abdul Aziz? Al-iqtisadu fi sunnah
khairun wa ahabbu ila Allah minal ijtihadu fil bid'ah. Kata Umar Abdul Aziz, bersederhana di dalam jalan sunnah lebih disukai daripada lebih-lebih daripada jalan bukan sunnah. Itu juga dengan Abu Darda pun kata benda yang sama juga. Al-iqtisadu fi sunnah ahab, lebih baik daripada al-iqtisad fi ghairi dhalik. Kata kalau Ibn Umar Abdul Aziz dia sebut bid'ah. Dia kata bersikit-sikit bersederhana dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebih dalam bid'ah. Hadis Abu Darda pula, bersederhana dalam sunnah lebih disukai Allah daripada berlebih-lebih dalam perkara yang bukan sunnah. Dia pakai ayat yang baik sikit lah, ayat masjid-masjid lah, okay? Sebut bid'ah tak boleh kan, itulah sederhana. Maksudnya kalau sederhana, katakanlah saya buat yang sunnah apa semua yang Nabi hajar tu lebih bagus daripada saya nak buat sampai terlebih-lebih tapi tak ikut sunnah. Allahu'alam. Jadi apa kata syaitan ni akan mengangankan, diangan bahawa hal tersebut tidak cukup bagimu. Wasallahum anna hadza la yakfik wa himmatuka fawqa hadza, dan semuanya kemampuan kamu lebih daripadaku, lebih daripada itu. Wa yanbaghi laka an tazida 'alal 'amilin, lebih baik engkau tambah daripada orang lain. Wa an la tarqud idza raqidu, jangan kamu tidur bila mereka tidur. Wa la tuftiru idza aftaru, bila mereka berbuka jangan kamu berbuka lebih-lebih. Yang buka puasa kan, berbuka sini dua maksud, sama ada buka puasa waktu maghrib tu ataupun tuftir, iaitu orang lain semua makan-makan, ada seronok-seronok, ada majlis ke apa kan, kenduri tak puasa sepanjang tahun contohnya. Tak boleh lah. Lepas tu nak Umar dipukul orang yang puasa sebulan penuh Rejab. Ar-Rajabiyin, dia pukul Ar-Rajabiyin, dia kata. Macam ni lah orang musyrikin dulu mengagung-agungkan bulan Rejab. Dia pukul orang puasa sebulan penuh bulan Rejab. Kita kata apa? Rejab, Syakban, Ramadan, puasa 3 bulan sekaligus. Nanti kita tak betul, tak ikut sunnah. Wa alla tuftir idza fataru. Apa dia? Loyo. Jangan loyo jika mereka loyo. Maksudnya jangan. Macam kita kadang-kadang relax kan, fatar, panggil futur. Maksudnya kita relax. Kita baca kadang-kadang sesekala relax lah. Kita pergi minum teh ke, mana ke. Oh jangan, tak boleh. Ini membuang masa. Ini tak boleh lah. Dia nampak lah, tak beri hak untuk badan ni untuk bersama keluarga dia bersonok ke apa. Kenapa lagi? Wa idza ghasala ahaduhum yadayhi wa wajhahu 3 marrat faghsil anta 7. Bila orang basuh muka 3 kali dan tangan 3 kali, kamu basuh 7 kali. Itulah. Idza tawadda'a lis-salah faghtasil anta laha. Maksudnya bila orang suruh ambil wuduk, dia suruh mandi terus. Lepas tu juga basuh baju. Jangan campur ni dengan baju lain. Baju semayang telekung. Jangan campur dengan baju lain, najis. Habis tu selama ni kita pakai baju lain tu najis. Setengah orang melampau dalam masa telekung. Dah basuh washing machine ni, dia keluarkan, dia pergi apa? Bilas lagi. Alhamdulillah yang golongan moden tak buat dah. Golongan opah-opah saya dulu buat. Kalau nak basuh kat mesin, jangan campur. Baju semayang je. Habis tu baju lain tu ada najis ke, kita kata? Mana tahu? Mana tahu, melampau lah. Itu juga warak yang melampau. Warak maksudnya mengharamkan benda yang dah halal. Itu betul para ulama tak boleh buat macam ni. Halal bagi kita makan daging, dia mengharamkan diri dia makan daging contohnya. Tak boleh. Bukan warak ni. Macam nak pakai elok, tak nak saya nak pakai pakaian yang lusuh je. Haram, tak boleh. Ini kan pernah melampau, ni melampau. Sebab Nabi pakai pakaian yang elok. Dalil dia apa? Dalil. Hadis Umar tu, bila Umar ada dapat kain sutera kan, dia nak bagi Nabi SAW. Nabi kata, siapa pakai, apa kata Umar? Supaya kamu boleh pakai hari Jumaat dan ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Maksudnya para sahabat, dia dah dalam kepala bahawa hari Jumaat pakai pakaiannya elok. Dan bila jumpa dengan tetamu pakai pakaiannya elok. Ni orang tak faham. Dia nak jadi sufi kena pakai baju buruk, berabuk-rabuk rambut macam ni, apa semua tak. Pergi tengok dalam internet tu, perjumpaan ahli sufi kat Sudan. Macam apa je? Macam Flintstone.
Pernah tengok Flintstone? Nampak? Flintstone tu, Emma dengan apa semua tu, yang dia jalan atas kereta, dia angkat kereta tu. Tak nak tengok kartun kan masa kecil? Ustaz je lah yang tengok kartun. Maksudnya kata-kata, betul, cuba tengok. Tengok sendiri perjumpaan. Kalau tak letak Melayu, tak Arab. Sekarang dah smart. Itu lain cerita. Ini kita yang perjumpaan Sufi Sudan tu. Kita tengok. Tengok sekali sini tengok. Allahu Akbar. Rambut berkebang macam ni, berdebu-debu. Apa semua, pakai baju bulu dengan kotor, tak bersihnya. Ini sunnah. Kemudian kata, ini kekasih Allah, waliullah. Mana hadis Nabi kata, at-tuhur syatrul iman. Bersih itu syatrul iman. Abu Darda kan, bila Abu Darda dengan Salman Al-Farisi tegur Abu Darda kan, Ummu Darda kata Abu Darda ni dah tak suka kat dunia lagi dah. Orang tak layan sangat diri dia, tak sikat, tak apa semua, tidur apa sembahyang ibadah, tak layan sangat keluarga dia. Habisnya apa, Salman Al-Farisi tumpang tidur. Sekarang dia nak tumpang tidur rumah Abu Darda. Dia kata apa? Dah, bila kata dia bangun, dia suruh Abu Darda tidur. Bila time makan, Abu Darda tak nak makan, dia suruh Abu Darda makan. Dia suruh Abu Darda pakai elok-elok. Dia kata, inna li badanika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawjika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Sungguhnya pada badan kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak, pada keluarga kamu ada hak. Maka bagilah semuanya hak masing-masing. Maka kita nampak elok, mandi bersih. Nabi SAW nampak apa kata hadis berkenaan dengan umrah. Bila Nabi sikat tu, nampak minyak kat rambut dia tu. Cristiano Ronaldo kan, berkilat di kepala dia tu. Semua dia nampak. Itu juga Nabi SAW, dia berkilat nampak, dia kata nampak minyak tu kat rambut dia. Nampak smart lah kan, nampak minyak rambut smart lah kan. Pakai krim tu smart lah. Memang ada rambut lah, botak tak ada lah. Ini kita sunnah. Itu sunnah. Lebih daripada itu, warak lebih daripada itu, melampau. Sebab tu kena berhati-hati. Dan warak ni, sekarang warung warak, dia bukan warak pada tempatnya. Tak nak makan kedai ni. Sebab apa kedai ni tak makan? Dia mula dia buat alasan-alasan yang tak sepatutnya. Kalau ada maksiat dalam kedai tu, lain cerita lah. Tapi wara'an mungkin sebab dia kata, dia ni macam tengok muka dia, tak ada cahaya. Itu bukan warak, itu namanya melampau. Ghulu, ifrat tak ifrat. Sikit lagi nak biar. Wa idza ta'ala fa yahmilu 'ala al-ghulu wal mujawazah, dan dia menyebabkan dia melampau ghulu wal mujawazah, wa ta'addi siratal mustaqim, dan melanggar jalan yang lurus. Sebagaimana dia telah orang pertama digiring kepada sikap lalai, maksudnya dibawa kepada sikap lalai agar tidak dekat kepadanya. Tujuan yang diharapkan dari kedua orang tersebut adalah mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Senang cerita dia. Ikhrajuha 'anis siratal mustaqim. Yang satu agar tidak mendekatinya, yang satu lagi agar melampaui. Hadza bi alla yuqarribuhu wa la yadnu minhu, wa hadza bi an yujawizahu wa yata'addahu. Itu melampaunya dan melanggar, melampau. Fitnah ini telah banyak menimpa makhluk, dia kata. Waqad futina hadza aktsarul khalq. Wala yunji min dhalika illa ilmun rasikh. Tidak akan selamat daripadanya melainkan siapa yang ada ilmu rasikh, ilmu yang padu. Kat sinilah kata pentingnya menuntut ilmu. Wa iman wa quwwah, iman dan kekuatan ala muharabati. Iman satu, dan juga kekuatan untuk menentang golongannya. Muharabati wa luzumul wasat, dan melazimi maksudnya sentiasa bersama dengan al-wasat, pertengahan. Jalan pertengahan. Apa jalan pertengahan tu? Jalan sunnah, jalan pertengahan lah. Kita kata jalan sunnah tu itu pertengahan. Jangan pertengahan tu pertengahan faham kita. Jadi kadang-kadang campur huang-huang boleh juga. Muka warak pun boleh juga. Wasaban boleh juga, suara pendek boleh juga. Wasatiyah dia ni. Tak. Bukan suara pendek boleh, bukan serban boleh, itu kan wasatiyah. Itu syaitaniyah. Itu kan wasatiyah.
Itu syaitaniyah, itu wasatiyah. Wasatiyah ialah ikut sunnah, itu ialah al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala kata kamu jadikan para sahabat itu ummatan wasata. Jadi kalau nak wasatiyah ikut sahabat, bukan faham ke kita. Ngaji boleh, muzik boleh, maksiat boleh, itu boleh. Pergi konsert boleh, pergi majlis musabaqah Quran pun okey juga. Mengaji Quran, mantap. Karaoke pun mantap. Wasatiyah. Itu bukan wasatiyah. Orang kita silap faham. Sederhanalah, relaxlah. Tak. Itu wasatiyah, itu syaitan saja. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Jadi melampaui batas dan lalai dua. Di antara dua ini kita hati-hati. Yang melampaui pertama dah halang dah. Yang ketiga pula nanti kita tengok macam mana syaitan akan cuba menggoda manusia bersikap malas dan menunda-nunda. Suka tunda-tunda. Besoklah hafal Quran, besoklah hafal Quran, besok umur 40 tak boleh hafal Quran dah. Macam itulah. Besoklah mengaji, besoklah mengaji, besoklah mengaji. Dah umur 40 kena daftar semua budak umur 8 tahun dalam kelas tu. Segan saya budak 8 tahun je dalam kelas ni. Ustaz boleh tak one to one ustaz? Ustaz pula busy, one to one tak boleh. Lalas tak mengaji. Macam itulah. Tak boleh salahkan ustaz yang tak boleh datang one to one. Ustaz tak boleh ngaji. Wallahu a'lam. Yes. Lah haram. Ada muzik dalamnya haram. Bila syak. Kalau boleh jangan datang pun. Tak boleh datang. Ittaqillah mastata'. Bertakwalah kepada Allah sekadar mampu kamu lah. Kenapa kena pergi event tu? Kenapa kena pergi? Kenapa kena pergi event tu? Kalau tak pergi event tu mati, yes. Tak, pergilah darurat. Daruriyatul khams. Belah nak kurus dah. Tak mesti ke kena pergi kat situ untuk tahu pasal produk. Buka internet, jumpa one by one. Tak boleh tahu. Saya kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Kau nak kaya tak jual Herbalife? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nampak? Kau nak kaya jual Herbalife, bertakwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Herbalife kau laku. Katakan macam tu kat dia. Okey? Sebelum kita bersurah ada pengumuman, Sabtu ni 13 hari bulan. Satu ceramah khas, tajuk dia Bahaya Islam Liberal dan pengaruhnya di Malaysia, oleh Dr. Azmil Hashim, satu ketua jabatan pengajian Islam di Universiti UPSI, pengajian Sultan Idris. Pukul 11.30 pagi Sabtu ni. Kat mana sini? Yayasan Taklim. 11.30 pagi. Itu bahaya Islam liberal. Kau nak tahu apa itu Islam liberal dan pengaruh kat Malaysia yang telah banyak meresap ke dalam parti-parti politik dan juga NGO Islam pun ada, NGO Islam pun ada. Jadi sila datang untuk mengetahuinya. Sebab kita akan bincang pengaruhnya di Malaysia, bukan kat Amerika, kat Malaysia. Yang hari Ahad pula 14 hari bulan, Beware of the Imposter. Imposter ni apa? Penyamar. Dajjal, oleh Syekh Yunus Katrada. Pukul 3 petang. Cantik ni tajuk ni. Nak kenal Dajjal. Sekarang ni banyak Dajjal kan. Dia kata akan keluar Dajjal yang penipu. Datang. Siapakah Dajjal? Nak kenal Dajjal? Tanya Syekh Yunus. Syekh Yunus akan mengadakan kuliah 2 kali sebulan, mulai bulan April. Syekh Yunus akan buat 2 kali. Satu usul salasah, cara huraikan kitab akidah tu. Satu lagi dia akan buat tajuk yang terbuka. Minggu kedua tajuk terbuka. Dia akan buat Dajjal ke, masalah keluarga ke, masalah anak ke apa. Kemudian hari minggu keempat dia akan buat tajuk usul salasah tu lah. Buat usul salasah tu banyak tidur, tu kena tambah lagi kelas lain. Untuk minggu kedua, insya-Allah 2 dan 4. Itu saja, wallahu ta'ala alam bisawab.
Dengan ni kita dengan tasbih kafarah dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.